Awal bismillah, pembuka bicara, salam dihulur, senyum diberi. Di alam maya, kita bersua, pemahaman KSSM bersama kita bugari. Salam sejahtera, salam keilmuan, salam #09educators. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan guru bahasa Melayu yang saya kasihi dan hormati sekalian? Baik, pada hari ini bersama saya Cikgu Nizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Said Safi, Simpang 4 Perlis dalam program Kapsul SPM. Baik, pada hari ini jom sama-sama kita bugari bahagian B pemahaman KSSM yang terdapat dalam kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Baik, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, saya yakin dan percaya bahawa rakan-rakan guru sudah pun sedia maklum tentang format serta bentuk soalan bahagian B kertas 2 KSSM ini. Ya, soalan apa, berapa soalan, bentuk soalan macam mana, sudah pun rakan-rakan guru ketahui. Cuma pada hari ini, marilah bersama kita sama-sama ulang kaji balik bahagian B ini untuk sama-sama kita lebih memahami, kita lebih menguasai dan seterusnya dapat kita memantapkan lagi pengetahuan masing-masing. Kita sudah pun mendapat penataran tentang format bahasa Melayu KSSM ini pada tahun lepas dalam bulan 8 kalau tak salah saya, kita telah pun mendapat penataran tentang format dan item soalan daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia, dan saya yakin dan percayanya bahawa rakan-rakan guru semua sudah pun sedia maklum dan telah pun tahu, faham dan menguasai bentuk format dan kandungan skop yang terdapat dalam bahagian B ataupun keseluruhan kertas bahasa Melayu SPM ini. Cumanya untuk sehingga ke hari ini kita belum lagi mendapat penataran tentang skema pemarkahan daripada Lembaga Peperiksaan. Okey, buat masa ini rakan-rakan guru semua kita terimalah sahaja apa yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan tentang format, dan kita terpaksa akur dan patuhilah dahulu kehendak soalan dan pemarkahan yang telah ditetapkan, kerana SPM 2021 yang menggunakan format baru ini. Ini merupakan batch yang pertama. Jadi untuk batch yang pertama ni makluman berkaitan dengan 100% penskoran dia kita tak dimaklumkan lagi. Cuma kita kena akurlah dulu. Kita kena akur dengan kehendak soalan dan pemarkahan yang telah ditetapkan. Buat masa ini kita ikut sahaja dulu ya rakan-rakan guru. Mungkin dalam masa yang terdekat ni jika ada penataran tentang format pemarkahan, alhamdulillah lah kita akan lebih menguasai lagi. Baik rakan-rakan guru, jom kita ulang kaji balik apakah kandungan-kandungan yang terdapat dalam bahagian B kertas 2 Bahasa Melayu KSSM ini. Jom sama-sama kita bugari. Untuk makluman rakan-rakan guru sekalian, untuk SPM Bahasa Melayu 2021 ni, jenis soalan untuk kertas 2 ini terdiri daripada respon terhad dan respon terbuka. Kemudian dalam kertas 2 Bahasa Melayu ini ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, bahagian B, pemahaman, dan bahagian C, soalan rumusan. Jumlah keseluruhan soalan yang terdapat dalam bahagian 2 Bahasa Melayu SPM 2021 adalah 9 soalan, dan jumlah markah yang diperuntukkan hanyalah 100 markah. Berbanding dengan KBSM tahun lepas, kertas 2 saja bernilai 110 markah ya. Baik rakan-rakan guru yang saya kasihi sekalian, masa yang ditetapkan untuk kertas 2 ialah 2 jam 30
minit. Dan penskoran untuk kertas 2 ini ada 2 jenis penskoran, iaitu jenis analitik dan jenis holistik. Okey, rakan-rakan guru sekalian, kita hari ini bermainlah dengan analitik dan holistik. Okey, analitik yang mudah kita fahami merupakan kaedah pemarkahan berdasarkan skema pemarkahan 100%. Kalau skema kata A, jawapan dia tetap A. Atau kaedah analitik berdasarkan berpandukan skema yang telah dikeluarkan. Kaedah holistik lebih kepada impression ataupun tanggapan daripada pemeriksa. Holistik ni lebih kepada kertas satu untuk menilai hasil karya pelajar tu, dia lebih kepada holistik. Okey, jadi 2 kaedah ni yang akan diguna pakai untuk diberi pemarkahan dalam bahasa Melayu KSSM yang akan dimulai pada tahun 2021 ini. Okey, baik. Rakan-rakan guru sekalian, 3 perkataan keramat ini selalu saya ingatkan kepada anak-anak pelajar saya. Begitu juga dengan rakan-rakan guru sekalian, kita kena, untuk memahami, untuk menguasai kandungan item yang terdapat dalam setiap bahagian kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4, kita kena tahu, kita kena faham dan kita kena kuasai. Okey, setiap bahagian, setiap kandungan kita kena tahu. Apakah format bentuk kertas 1? Kita kena faham apakah kandungan soalan-soalan yang terdapat dalam setiap bahagian dalam kertas 2. Kita kena kuasai bagaimana kita nak menjawab untuk kertas 3. Bagaimana format bentuk yang terdapat dalam kertas 4. Jadi apabila kita tahu, kita faham dan kita kuasai, tidak akan menimbulkan sebarang permasalahan kepada kita, kepada kita dan seterusnya kepada anak-anak pelajar kita, untuk kita mendidik, membimbing pelajar-pelajar kita. Jadi kita tanamkan 3 kata-kata keramat ini untuk kita lebih tahu, lebih faham dan menguasai kandungan skop yang terdapat dalam setiap bahagian kertas 1, kertas 2, kertas 3 maupun kertas 4. Baik, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, sekilas pandang untuk kertas 2 terlebih dahulu, kita tengok bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa mengandungi 5 soalan, iaitu soalan morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan soalan 5 peribahasa. Dan fokus kita pada hari ini ialah soalan bahagian B, iaitu soalan pemahaman yang terdapat 3 soalan. Sambungan daripada soalan bahagian A sahaja, bahagian B ini, iaitu soalan 6 pemahaman petikan umum, soalan 7 pemahaman petikan sastra dan soalan 8 pemahaman novel. Nanti kita akan perincikan bahagian B. Dan seterusnya yang terdapat dalam kertas 2 adalah bahagian C, iaitu soalan 9 yang merupakan soalan rumusan. Baiklah. Fokus kita untuk kapsul pada hari ini untuk bahasa Melayu KSSM Mesra format ialah bahagian B. Kita akan fokus kepada bahagian B, iaitu soalan pemahaman yang memperuntukkan sebanyak 35 markah. 35 markah terdiri daripada 8 pula, maafkan saya, terdiri daripada 3 soalan, soalan 6, soalan 7 dan soalan 8. Baik, untuk makluman rakan-rakan guru, soalan 6 dan soalan 7 merupakan soalan pemahaman petikan umum dan soalan 7 pemahaman petikan sastra. Soalan 6 dan soalan 7 memperuntukkan 25 markah. Kombinasi soalan 6 dan 7 tu adalah sebanyak 25 markah. Jadi agihan soalan tu sama ada soalan 6 dan 7 tu kita tidak tahu. Kita tidak tahu soalan 6 tu berapa markah yang diperuntukkan, berapa soalan. Soalan 7 tu berapa. Tetapi
keseluruhan markah untuk soalan 6 dan 7 tu bernilai 25 markah. Untuk memastikan peruntukan markah yang terdapat dalam setiap bahagian tu, nanti apabila kita dapat soalan barulah kita dapat mengetahui. Nah, untuk masa sekarang ni jumlah peruntukan markah untuk setiap bahagian tu tidak ditetapkan. Cuma keseluruhan dua soalan tu sahaja kita tahu setakat ini adalah 25 markah, dan top up 10 markah lagi adalah untuk soalan 8, iaitu soalan apa? Soalan novel. Okey, untuk soalan novel dia memperuntukkan markah sebanyak 10 markah. Okey, baiklah. Cadangan masa untuk menjawab soalan rumusan, rumusan pula. Soalan bahagian B pemahaman ni adalah sebanyak ataupun masa yang dicadangkan 60 minit. Itu cadangan sahaja. Okey, baik rakan-rakan guru sekalian, mari kita telusuri apakah skop yang terdapat dalam bahagian B, iaitu soalan pemahaman. Okey, maklumat penting ini yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia semasa penataran kita tahun lepas ya. Apakah skop ataupun panduan yang diberitahu kepada kita tentang soalan 6 petikan umum. Okey, mari kita ulang kaji bersama pada hari ini. Okey, baiklah rakan-rakan guru, untuk soalan 6 petikan umum, okey, petikan soalan adalah mengikut tema di SKP. Okey, untuk keseluruhan soalan untuk format baharu KSSM ni soalan dia digubal ataupun dibuat berdasarkan skema di SKP yang telah ditetapkan, iaitu 18 tema tersebut Okey, apa-apa soalan pun adalah merujuk kepada tema di SKP, dan lebih daripada satu bahan akan diberikan. Maksudnya untuk soalan 6 petikan umum format baru ni biasanya akan diberikan 2 atau 3 bahan. Tidak akan diberi tidak akan diberi satu bahagian. Maksudnya lebih daripada 2 dan 3 bahan. Okey, faham rakan-rakan guru? Okey, seterusnya panjang petikan. Okey, panjang petikan adalah antara 120 hingga 140 perkataan sahaja. Dan inilah yang dikatakan soalan format baharu KSSM ni memerlukan kemahiran membaca. Kemahiran membaca tu sangat penting untuk menjawab soalan format baru KSSM ni. Dikatakan sebanyak 60% kandungan soalan memerlukan kemahiran membaca. Hanya 40% sahaja memerlukan kemahiran menulis. Baik, seterusnya inilah 18 tema 18 tema kita tengok sepintas lalu, 18 tema yang akan diuji dalam setiap soalan format baharu ini. Jadi kita kena ambil maklumlah, kita kena caknalah dengan 18 tema yang terdapat dalam DSKP. Apabila kita nak menggubal soalan, kita nak buat soalan peperiksaan, kita kena rujuk tema tersebut. Okey, kita kena rujuk 18 tema tersebut, dan inilah antara 18 tema di SKP yang akan diuji tahap pemahaman calon-calon kita nanti. Okey, baik. Okey, seterusnya untuk soalan 6 pemahaman umum, bahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk pelbagai bentuk seperti berita, rencana, jadual dan lain-lain. Tidak bentuk yang sama seperti petikan dalam KBSM dahulu rakan-rakan guru. Okey, soalan untuk format terbaharu ini SPM 2021, pelbagai bentuk boleh diuji boleh diuji, sama ada berita, rencana, jadual dan lain-lain. Dan sumber soalan petikan pemahaman tersebut boleh diambil dari majalah, sumber internet, ensiklopedia dan lain-lain lagi. Pecahan soalan tidak ditetapkan. Okey, ini yang penting untuk kita ajar kepada anak-anak pelajar kita. Pecahan soalan untuk soalan 6 dan 7 tidak ditetapkan.
Mungkin ada 3 atau 4 soalan. Mungkin 3 atau 4 soalan bergantung kepada kehendak soalan tersebutlah. Nanti apabila soalan sampai barulah kita faham sama ada dia minta 3 ataupun 4. Okey, tetapi ini telah digariskan, diberi panduan oleh lembaga peperiksaan, dicadangkan untuk soalan pemahaman bahagian soalan 6 dan soalan 7 dicadangkan 3 atau 4 soalan. Okey, apakah pecahan soalan tersebut? Okey, yang pertama, okey, soalan untuk makluman rakan-rakan guru untuk soalan pemahaman petikan umum dan petikan sastra. Okey, soalan dia lebih kurang sama sahaja bentuk dia. 3 atau 4 ni lebih kurang sahaja soalan dia. Cuma bahan sahaja berbeza. Bahan sahaja berbeza, cakupan soalan adalah sama. Okey, mari kita tengok apakah bentuk soalan tersebut. Okey, yang pertama adalah soalan yang dikatakan maksud literal. Maksud literal di sini, okey, kalau dulu dalam KBSM dikatakan maksud rangkai kata. Okey, untuk format baru ni dia bagi jenama baru sikitlah, maksud literal, tapi sama sahaja cara kaedah nak menjawab dia, iaitu diberi dua patah perkataan, diminta kita memberi maksud perkataan tersebut. Jadi kita tengok nanti dalam saya akan tunjuk contoh soalan, kita tengok bagaimana kita nak menjawab soalan maksud literal ini. Okey, seterusnya soalan yang kedua adalah soalan beza banding semua bahan. Okey, beza banding semua bahan. Maksudnya soalan kedua ni adalah soalan pemindahan maklumat. Okey, jadi kita kena ajar anak-anak pelajar kita, anak-anak murid kita, soalan 2 ni wajib kamu jawab. Sebab soalan 2 ni senang kamu nak dapat markah. Sebab jawapan dia kamu copy paste sahaja dari petikan. Ingatlah, soalan beza banding pemindahan maklumat ni kita copy paste sahaja ataupun guna kaedah ataupun teknik JDT. JDT iaitu jawapan dalam teks. Bagi tahu anak-anak pelajar kita, untuk soalan nombor 2 kamu salin sahaja dalam petikan. Pasti kamu akan dapat jawapan. Okey, ada jawapan adalah harapan, ya. Okey, kemudian soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 untuk soalan pemahaman umum dan sastra ni adalah soalan berbentuk kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu soalan jenis pemikiran kritis. Okey, untuk soalan pemikiran kritis ini, pelajar-pelajar diminta mengeluarkan idea sendiri. Okey, mengeluarkan idea, pendapat yang relevan, yang bersesuaian dan bertepatan dengan apa yang digaris dalam kehendak soalan. Jadi untuk menjawab soalan 3 ni, kita bimbinglah anak-anak pelajar kita. Kalau soalan pada pendapat anda tu, pastikan mereka tidak mencari jawapan dalam petikan. Okey, mencari jawapan dalam petikan sampai kesudah tak akan jumpa. Okey, untuk soalan 3 ni latih anak-anak pelajar kita untuk berfikir, untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengeluarkan pandangan yang bernas berkaitan dengan isu yang ditanya dalam soalan. Jadi baca, faham, analisis soalan terlebih dahulu untuk kita mencari atau untuk kita kenal pasti tugasan ataupun kehendak soalan yang terdapat dalam soalan 3 ini. Jadi bimbinglah anak-anak pelajar kita untuk mengeluarkan idea, mengeluarkan pendapat berdasarkan kehendak soalan tersebut. Nanti saya tunjuk bagaimana kita nak analisis soalan tersebut. Okey, baik. Untuk soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat, okey, ini adalah merupakan soalan yang baru, soalan yang baru diperkenalkan. Kalau KBSM yang tahun lepas tu, soalan nombor 4 ni tidak ada. Hanya ada setakat 3 soalan tersebut saja. Soalan maksud rangkai kata, soalan pemahaman petikan, soalan kebat pemikiran kritis. Untuk format baharu ini dimasukkan satu lagi soalan kebat
iaitu bentuk penyelesaian masalah. Okey, untuk penyelesaian masalah dengan pemikiran kritis ni dia tak jauh beza sangatlah. Cuma memerlukan pelajar-pelajar kita ni memberi pandangan. Okey, soalan kebat ni memerlukan pelajar kita memberi pandangan, memberi alasan, mencari jawapan yang bertepatan lah untuk menyelesaikan sebarang persoalan, sebarang permasalahan yang dikemukakan. Okey, untuk pemikiran soalan kebat ni saya biasanya untuk anak-anak pelajar saya akan bagi isi plus dengan huraian. Okey, kita latih anak-anak pelajar kita untuk soalan nama pun soalan kebat kan, kemahiran berfikir aras tinggi, jawapan dia pun perlulah kemahiran aras tinggi jugalah. Jadi kita ajar mereka jangan bagi isi sahaja, mesti disertakan dengan alasan ataupun sebab. Okey, untuk dua soalan ni, soalan kebat pemikiran kritis dan soalan kebat penyelesaian masalah. Okey. Okey, ini antara sumber-sumber yang boleh kita jana untuk membina menggubal soalan. Okey, soalan-soalan untuk pemahaman artikel umum ni, pemahaman umum ni boleh diambil daripada keratan akhbar, sumber internet, sumber majalah dan sebagainya. Ini contoh sahaja nah. Okey, seterusnya jom kita tengok bentuk soalan pemahaman. Soalan nombor 6 dalam bahagian B. Okey, sekadar saya tunjuk soalan saja, bukan nak ajar cara menjawabnya. Kita tengok. Okey, soalan biasanya dia untuk soalan bahagian nombor 6 ni, soalan nombor 6 ataupun soalan pemahaman umum biasanya akan dibekalkan lebih daripada satu bahan. Okey, biasakan dengan pelajar-pelajar kita untuk soalan ni bukan kamu rujuk bahan yang pertama sahaja. Dia mesti lebih daripada satu bahan yang akan dibekalkan kepada kita. Okey, contoh di sini bahan pertama. Okey, contoh bahan pertama dia bagi satu artikel. Okey, satu artikel yang menceritakan ataupun membawa satu tema tema yang diambil daripada DSKP kita. Okey, untuk artikel yang saya paparkan ini adalah berkaitan dengan tanaman herba. Okey, tanaman herba yang dijalankan di negara kita. Okey, ini bahan yang pertama berbentuk petikan. Okey, seterusnya bahan yang kedua Okey, bahan yang pertama ni ada dua perenggan yang dipetik dan diubah sesuai daripada herba dan manfaat penggunaannya terhadap manusia yang diambil daripada majalah Hello Doctor tu 18 Jun 2020. Okey, ni bahan yang pertama. Okey, bahan yang pertama kalau rakan-rakan guru perasan dalam setiap bahan yang dipaparkan kepada kita ni ada satu perkataan. Okey, ada satu atau dua perkataan yang akan disendengkan. Okey, kita tengok di bahagian akhir sekali yang disendengkan adalah perkataan pelbagai Okey, maafkan saya pusing-pusing pula. Okey, iaitu pelbagai kelebihan. Ayat akhir sekali, okey, disendengkan. Okey, ingatkan anak-anak pelajar kita, perkataan yang disendengkan itulah yang merupakan soalan yang pertama yang akan diuji, iaitu maksud literal ataupun maksud rangkai kata. Jadi latihlah anak-anak pelajar kita apabila jumpa perkataan tersebut, kamu highlight, kamu garis dan kamu bacalah ayat yang sebelumnya untuk kamu dapat gambaran, untuk kita dapat gambaran apakah maksud sebenarnya perkataan tersebut untuk kita memberikan jawapan yang tepat. Okey biasa ada dua perkataan yang disendengkan. Sama ada dalam bahan satu ataupun bahan dua, cari perkataan tersebut. Okey, seterusnya kita tengok bahan yang kedua. Okey, bahan yang pertama tadi merupakan petikan. Okey, bahan yang kedua merupakan gambar, dia bagi gambar ilustrasi berkaitan dengan tumbuhan herba mengatasi penyakit. Okey, apakah tumbuhan tersebut? Okey, iaitu dia bagi gambar pohon ataupun herba
pokok mahkota dewa. Okey, yang kedua pokok dukung anak, dan yang ketiga adalah pokok hempedu bumi. Okey, jadi ini bahan yang kedua. Dia tidak merupakan petikan, boleh macam-macam bentuk. Okey, jadi latihlah anak-anak pelajar kita tentang bahan yang pertama, baca, fahami bahan yang pertama, apakah kandungan yang terdapat dalam bahan tersebut, kemudian rujuk bahan yang kedua. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Okey, soalan yang 4 yang dicadangkan, yang telah dikeluarkan, yang telah digariskan oleh lembaga peperiksaan tersebut. Okey, ada 4 soalan. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, soalan yang pertama berdasarkan bahan 1. Okey, hanya bahan 1 yang ada huruf sendeng tadi. Berikan maksud pelbagai kelebihan. Okey, dia minta kita memberikan maksud takrifan pelbagai kelebihan, dan markah yang diperuntukkan sebanyak 2 markah. Jadi apakah maksud pelbagai kelebihan? Okey, carilah perkataan lain yang membawa maksud yang sama dengan pelbagai kelebihan. Pelbagai itu apa perkataan lain yang membawa maksud yang sama? Kelebihan apa perkataan lain yang membawa maksud dengan kelebihan? Okey, nanti kita tengok jawapan dia sama ya. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, kita kena ajar anak-anak pelajar kita ringankan jari jemari mereka untuk menggaris keyword ataupun kata kunci penting yang terdapat dalam arahan soalan. Okey, jangan biar soalan tu bersih saja. Kita latih mereka garis perkataan-perkataan yang menjadi tugasan soalan. Okey, contoh di sini merujuk bahan 1 dan bahan 2. Okey, garis bahan 1 dan bahan 2. Okey, nyatakan manfaat tumbuhan herba. Okey, dia minta kita berdasarkan bahan 1 apakah manfaat tumbuhan herba. Kemudian bahan 2 apakah manfaat tumbuhan herba. Kalaulah pelajar hanya memberi jawapan manfaat untuk bahan 2 sahaja, jawapannya tidak lengkap, maka kita tidak akan dapat 3 markah. Jadi latih pelajar kita fahami soalan betul-betul. Fahami apakah kehendak soalan betul-betul untuk kita mendapat markah yang semaksima yang boleh. Okey, kalau bahan 1 dan bahan 2, kita mesti jelaskan jawapan kita merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2. Okey, untuk soalan 2 ni sebenarnya markah tu mudah kita nak dapat 3 markah tu. Hanya kita copy paste sahaja. Kita salin sahaja jawapan yang telah ada, yang telah ditetapkan dalam petikan tersebut. Okey ya. Rekan-rekan guru, kita teruskan dengan soalan 3. Baik, soalan 3, industri herba di negara ini perlu dimajukan kerana masyarakat mula cenderung menjadikan tumbuhan herba sebagai bahan utama kegunaan harian. Okey, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk memajukan industri herba di negara kita? Okey, baik, ini adalah soalan kebat pemikiran kritis. Okey, kita latih anak-anak pelajar kita garis, baca, analisis soalan tu untuk kamu lebih memahami apakah tugasan soalan ini sebenarnya. Okey, kita kena garis apakah langkah-langkah untuk memajukan industri herba di negara kita. Untuk soalan ini subjeknya tidak di-dimension ataupun tidak dinyatakan peranan siapa-siapa. Jadi kalau tidak ada dinyatakan peranan siapa-siapa, jadi anak-anak pelajar kita bebas mengeluarkan pendapat, masukkan pihak mana-mana yang berkaitan, yang berkenaan, okey, untuk dijadikan subjek ayat jawapan kita. Okey, tanya rujuk balik siapa yang bertanggungjawab dan apakah yang seharusnya dilakukan oleh pihak tersebut untuk memajukan industri herba di negara kita. Okey, soalan yang keempat adalah soalan penyelesaian masalah. Soalan ini diberi satu situasi ataupun satu masalah dan pelajar-pelajar diminta menyelesaikan masalah tersebut. Kita tengok contoh soalan ni.
Ada keluarga menjadi pengusaha produk berasaskan tumbuhan herba. Antara produk yang dihasilkan seperti minyak urut, kosmetik, lotion dan minyak wangi. Walau bagaimanapun, penggunaan herba dalam perubatan dan kecantikan masih belum digunakan secara meluas. Masyarakat kurang yakin dengan keberkesanan produk yang berasaskan herba ini kerana terdapat sebahagian besar produk yang tidak mendapat kelulusan pihak berwajib. Selain itu, produk berasaskan herba turut bersaing dengan ubat-ubatan moden. Okey, soalan dia. Okey, ini memerlukan kemahiran membaca sebab soalan dia panjang nah. Okey, sekiranya anda diberi tanggungjawab untuk menguruskan perusahaan tersebut pada masa akan datang, apakah tindakan anda untuk memajukan untuk memajukan perusahaan ini? Okey, 4 markah diperuntukkan. Jadi latihlah anak-anak pelajar kita untuk menganalisis soalan, mengenal pasti kehendak-kehendak soalan tersebut. Nah, apakah kata kunci yang penting yang terdapat dalam soalan kebat penyelesaian masalah ini. Okey. Sekiranya anda, jadi peranan siapa? Peranan anda. Okey, dah dari mention dah iaitu peranan anda, jadi kita akan tukar kepada peranan saya lah nanti kan, latih anak-anak pelajar kita. Apakah saya akan buat apa? Okey. Untuk menguruskan perusahaan tersebut pada masa akan datang, apakah tindakan anda untuk memajukan perusahaan tersebut? Okey, bagaimana kamu nak memajukan industri herba tersebut? Okey, apakah peranan yang sepatutnya kamu lakukan? Okey, kita latihlah anak-anak pelajar kita untuk mesra dengan soalan ni dan menganalisis soalan, kehendak soalan supaya 4 markah tu dalam genggaman mereka. Okey, baiklah. Ini sebahagian daripada cadangan soalan dia ataupun kaedah untuk menjawab soalan pemahaman. Okey, untuk pemahaman artikel umum dengan pemahaman sastra sama sahaja kaedah dia. Saya sekalikan saja untuk melatih anak-anak pelajar kita menjawab. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama tadi, soalan yang pertama iaitu maksud pelbagai kebaikan tu, kita latihlah anak-anak pelajar kita untuk memberi maksud cari perkataan lain. Kamu fikir perkataan lain yang sinonim yang seerti dengan perkataan yang diuji. Kalau 2 perkataan yang diuji, kamu pun bagilah 2 perkataan untuk jawapan dia Jangan buat ayat dan sebagainya. Satu lagi, ingatkan anak-anak pelajar kita, kalau ada imbuhan dalam perkataan yang diuji, jawapan pun kita bagi dalam bentuk ada imbuhan. Contoh, pelbagai kebaikan. Okey, pelbagai maksudnya banyak ataupun berbagai-bagai. Kebaikan boleh ditukar kepada perkataan kelebihan. Ada kean kan? Kebaikan. Jadi kita latihlah anak-anak pelajar kita, kalau jawapan ada unsur ada imbuhan, okey, maka jawapan pun kita bagi dalam bentuk ada imbuhan. Okey, kebaikan, kelebihan, kepentingan atau keistimewaan. Buat dalam ayat yang gramatis. Insya-Allah boleh dapat 2 markah. Okey, baik. Terusnya untuk tips soalan untuk soalan maksud literal ni, ajar anak-anak pelajar kita merujuk petikan. Rujuk kepada petikan untuk mencari jawapan. Tengok perkataan tu duduk di bahagian mana. Latih mereka baca balik ayat sebelum tu untuk kamu dapat gambaran awal maksud perkataan tersebut. Beri maksud satu-satu perkataan atau potong-potong kerat-kerat. Pelbagai. Dengan kebaikan kita potong bahagi 2. Pelbagai tu apa maksud dia? Kebaikan apa maksud dia? Itu untuk mendapatkan markah. Dan satu lagi, jika perkataan yang ditukar tu dua-dua kamu tukar tapi satu sahaja yang betul, kalau dalam format yang lama tu dia tidak akan diberi markah kalau nak selamat, kalau ada 2 perkataan, satu perkataan yang pelajar-pelajar boleh tukar, satu lagi dia sukar nak mencari perkataan lain,
Kekalkan satu perkataan seperti dalam soalan dan satu saja perkataan yang kita tukar. Boleh dapat satu markah. Nah, kalau dua-dua tu tak yakin ditukar, besar kemungkinanlah kita akan kehilangan markah untuk soalan yang pertama ni. Daripada nak hilang dua, boleh dapat satu pun alhamdulillah dah. Okey, baik. Untuk soalan pemindahan maklumat, okey, mudah sahaja. Latihlah anak-anak pelajar kita rujuk sahaja jawapan dalam teks JDT. Jawapan dalam teks. Sebab soalan ni senang saja nak dapat markah. Ambil sahaja salin bulat-bulat dalam petikan tersebut, pasti akan dapat jawapan. Okey, gunalah kaedah apa pun, copy paste lah, teknik pembaris ataupun garis jawapan-jawapan dalam teks tersebut, dan buat ayat yang lengkap. Isti mesti cukup lah. Isti mesti cukup dan ayat mesti gramatis. Okey, contoh isi cukup bahasa gramatis baru dapat 3 markah. Isi tak cukup bahasa gramatis 2 markah. Isi tak cukup bahasa tak gramatis hanya dapat 1 markah sahaja. Kalau jawapan salah, sure lah 0 markah. Jadi pastikan jawapan yang dibuat oleh anak-anak pelajar kita mencukupi isi dia dan bahasa gramatis, buat dalam bentuk ayat yang lengkap. Jangan bagi peluang kat depa supaya buat dalam bentuk poin-poin dan sebagainya. Okey, satu lagi, kalau dia merujuk bahan 1 dan bahan 2, pastikan jawapan pelajar-pelajar tu ambil dalam bahan 1 dan bahan 2. Kalau dia ambil bahan 1 sahaja, tinggal bahan 2, maka jawapannya tak lengkap, isi tak cukup, bahasa tak gramatis. Jadi tak akan dapat 3 markah lah. Okey, itu untuk jawapan dalam bahagian soalan nombor 2. Okey, mudah sajanya copy paste jawapan dalam petikan. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, baik. Untuk soalan nombor 3, kebat pemikiran kritis. Okey, saya sentiasa ingatkan pelajar-pelajar saya untuk jawapan kebat pemikiran kritis ni, pastikan kamu bagi isi mesti disertakan dengan huraian. Okey, isi plus huraian. Sebab soalan kebat kan. Soalan kebat, janganlah bagi isi mentah saja. Okey, isi disertakan dengan huraian ataupun sebab dia. Okey, satu lagi, latihlah anak-anak pelajar kita supaya cari subjek dalam soalan tersebut. Siapakah yang bertanggungjawab untuk melakukan perkara tersebut ataupun membuat tindakan. Kalau tidak ada subjek dia, okey, jadi boleh latih anak-anak pelajar kita buat pelbagai pihak. Okey, pihak mana-mana pun tidak ada masalah. Okey, kalau macam soalan ni tidak ada dimentionkan pihak mana, jadi bebaslah masukkan pihak mana-mana sebagai subjek jawapan kita. Okey, contoh di sini saya ambil pihak kerajaan. Okey, pada pendapat saya, langkah-langkah untuk memajukan industri herba di negara ini ialah pihak kerajaan sewajarnya mengadakan kempen khasiat herba. Okey, agar tu menunjukkan huraian kita kan. Agar apa? Agar masyarakat memperoleh informasi berkaitan tumbuhan serta industri herba. Okey, buat jawapan yang kedua. Selain itu, pihak kerajaan. Okey, nyatakan pihak mana kan? Nak buat pihak ibu bapa ke, pihak masyarakat ke, terpulang. Media massa dan sebagainya kan. Okey, pihak kerajaan juga haruslah buat apa? Okey, haruslah memberikan modal dan bantuan keuangan kepada para petani dalam mengusahakan tanaman herba supaya, okey, ini ayat huraian dia, supaya industri herba berkembang pesat di negara kita. Okey, untuk memudahkan jawapan ni, saya ada satu kaedah, satu formula. Dan saya yakin dan percaya cikgu-cikgu pun banyak menggunakan formula-formula yang sedia ada kan. Cikgu cipta sendiri untuk memudahkan pemahaman anak-anak pelajar cikgu. Okey, contoh di sini saya bagi kaedah SBAM. S-B-A-M. Sebab. Kaedah sebab. Iaitu akronim daripada S tu siapa, buat apa dan mengapa. Okey, untuk alasan dia ataupun huraian dia. Jadi kita kena tanya siapa
perlu buat apa, dan mengapa adalah huraian dia. Okey, carilah dalam soalan tersebut, latih anak-anak pelajar kita cari siapa yang dimention dalam soalan tersebut. Sama ada diri sendiri, keluarga, ibu bapa, masyarakat, kerajaan atau media massa. Kemudian kena buat apa? Siapa tadi tu perlu buat apa? Buat apa tu mesti benda yang nampak nah, mesti benda yang nampak atau maujud. Contohnya buat lawatan, buat ceramah, buat kempen, buat denda, buat program. Kemudian untuk huraian dia ialah mengapa. Jadi tanyalah diri kita siapa, buat apa, mengapa. Mengapa tu kita masukkan kata hubung nah, kata hubung agar, supaya, demi, untuk, kerana, seperti, contohnya. Okey? Untuk melengkapkan jawapan kebat kita. Jadi pastikan anak-anak pelajar kita bagilah 2 atau 3 jawapan. Bagi lebih lagi baik nah. Okey. Itu untuk jawapan nombor 3 nah, kita guna formula SBAM, siapa, buat apa dan mengapa. Okey, baik. Untuk soalan yang keempat. Okey, soalan keempat lebih kurang soalan yang ketiga tadi sahaja. Kita bagi isi plus dengan huraian. Okey, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Dan apakah kesan sekiranya kita buat benda tersebut? Ingat nah, formula siapa, buat apa dan mengapa. Untuk soalan 3 dan 4 ni. Okey, jadi kita latihlah mereka untuk memahami analisis soalan-soalan tersebut untuk mengenal pasti siapakah yang bertanggungjawab nak melakukan benda tersebut dan apakah perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan. Okey, baiklah. Untuk soalan 7, saya sepintas lalu saja soalan 7 ni sebab bentuk soalan dia lebih kurang sama sahaja dengan soalan nombor 6 tadi. Okey, untuk pemahaman sastra cuma nak mentionkan di sini, okey, bahan dia sahaja berbeza dengan bahan nombor 6 tadi. Untuk soalan nombor 7 ni bahan dia mesti berunsur kaya kreatif, sama ada daripada antologi yang dipelajari di sekolah, Komsas serta 4 dan 5 iaitu dalam jaket kulit kijang dari Istanbul ataupun penis sejadah rindu. Okey, boleh diambil petikan mana-mana teks tersebut atau ini yang penting ni, atau daripada sumber yang lain. Jadi bahan tu tak terikat kepada teks yang dipelajari di sekolah sahaja. Mungkin diambil daripada sumber lain bahan sastra ni. Dan bahan tersebut mestilah terdiri daripada cerpen, puisi moden ataupun puisi prosa tradisional, puisi tradisional, drama dan lain-lain. Bersumberkan bahan kreatif karya sastra. Tema dia tetap tema yang sama dalam DSKP seperti mana soalan 7 tadi. Yang membezakan dia, inilah soalan-soalan yang boleh diambil jaket kulit kijang dari Istanbul, sejadah rindu ataupun mana-mana bahan sastra yang lain. Okey, pecahan soalan sama saja rakan-rakan guru. Pecahan soalan sama-sama seperti pemahaman umum. Ada 4 soalan yang digariskan oleh LPM. Maksud literal, beza banding, soalan kebat dan soalan penyelesaian masalah. Dan satu yang kita perlu pahami untuk format baru KSSM ini, untuk soalan pemahaman sastra tiada lagi soalan elemen sastra akan diuji seperti tema, persoalan, perwatakan, pengajaran, nilai tak akan diuji. Hanya soalan umum sahaja yang akan diuji, sama seperti soalan pemahaman umum, soalan nombor 6 tadi. Jelasnya rakan-rakan guru, untuk soalan 6 dan 7 format bentuk soalan dia lebih kurang sama sahaja, cuma beza dari segi bahan sahaja. Okey, cara nak jawab pun lebih kurang sama sahaja. Okey, kita tengok sepintas lalu contoh soalan. Okey, dia bagi dalam bentuk cerpen bahan pertama, dan bahan mesti lebih daripada 1. Ingatlah, lebih daripada 1.
Okey, bahan kedua mungkin diambil daripada sajak, petikan sajak. Tetapi walaupun bahan dia berbeza, tema dia mesti tema yang sama. Okey, ingat tema sama, bahan dia berbeza. Okey, soalan lebih kurang sama sahaja dengan soalan nombor 6 tadi. Maksud literal, pemindahan maklumat, soalan kebat pemikiran kritis, dan soalan 4, soalan kebat penyelesaian masalah. Soalan sama, bahan berbeza. Cara menjawab lebih kurang sahaja ya, rakan-rakan guru. Okey, seterusnya kita pindah kepada soalan novel. Untuk soalan terakhir dalam soalan pemahaman ya rakan-rakan guru. Untuk soalan terakhir dalam bahagian B, kertas 2 adalah soalan 8, iaitu soalan pemahaman novel. Sebanyak 10 markah yang diperuntukkan dalam soalan novel. Okey, soalan novel ni ada 2 sahaja soalan yang akan diuji. Markah keseluruhan 10 markah. Kombinasi markah untuk soalan 1 dan 2 tidak tetap. Jadi, okey, untuk soalan 8 1 Roman mungkin 4. Soalan 8 2 yang kedua adalah mungkin dalam 6 markah. Jadi kombinasi dia tu tak lebih daripada 10 markah. Cuma agihan markah tu sahaja kita tak pasti. Sama ada 6 4 ataupun 5 5 ke dan sebagainya. Okey, untuk markah bahasa soalan 1 tidak ada markah bahasa yang khusus, tetapi berdasarkan deskripsi pemarkahan. Okey, cuma soalan 2 sahaja nah. Markah bahasa maksimum dia sebanyak 2 markah secara holistik. Okey, kita tengoklah perincian dia. Okey, untuk soalan 1. Soalan 1 berdasarkan petikan yang diambil daripada mana-mana novel yang dikaji di semua zon. Okey, ingat nah, ada berapa zon yang dikaji oleh seluruh pelajar Malaysia kita. Okey, soalan itulah yang akan diambil diambil petikan daripada mana-mana 8 daripada semua zon tersebut. Okey, soalan yang dikemukakan berdasarkan petikan novel sahaja. Jangan ajar anak-anak pelajar kita untuk soalan 1 misalnya diambil daripada novel yang mereka tak pelajari, tak pernah dengar. Jangan takut. Pesan mereka jangan takutnya, sebab untuk soalan 8 1 Roman ni jawapan dia ada dalam petikan. Kamu baca petikan tu, copy paste sahaja jawapan dalam petikan, walaupun daripada novel yang belum kita dengar dan pelajari. Okey nah. Okey, untuk soalan 82. Okey, 82 Roman ni, soalan ini bersifat umum dan berdasarkan novel yang telah dikaji sendiri mengikut zon kita. Okey, untuk zon utara ni kita cuma ajar anak-anak pelajar kita menguasai novel Jendela Menghadap Jalan tingkatan 4 dan tingkatan 5 novel Songket Berbenang Emas. Jadi untuk jawapan 82 tu hanya pilih salah satu, sama ada nak jawab Jendela Menghadap Jalan ataupun nak jawab berdasarkan Songket Berbenang Emas. Buat pilihan salah satu sahaja untuk kita jawab dalam 82 ni. Ingat dah, jangan duk jawab novel orang lain. Novel kita sendiri pun belum tentu baca habis kan. Okey, tiada soalan berunsur sastra yang akan dikemukakan, iaitu soalan tema, persoalan, latar, binaan plot dan teknik plot. Nilai dan pengajaran tidak akan diuji lagi untuk format baru KSSM ini. Okey, soalan respon terbuka sahaja yang akan diutarakan, yang berunsur kebat akan dikemukakan. Jawapan calon mesti disokong dengan bukti peristiwa dalam novel. Ataupun yang memerlukan sebab alasan, kita kena bagilah untuk soalan nombor 2 ni. Peruntukan markah berdasarkan keperluan soalan. Okey, ni yang saya kata tadi kan. Okey, rumusan ringkasan daripada 2 soalan ni. Ingat balik, soalan nombor 1, soalan dia lebih kepada pemindahan maklumat berdasarkan petikan sebuah novel daripada mana-mana zon. Okey, soalan nombor 2 adalah merupakan soalan pemikiran kritis berdasarkan novel yang dikaji mengikut zon. Okey, keseluruhan markah sebanyak 10 markah. Okey ya.
Untuk markah bahasa, rakan-rakan guru sekalian, untuk markah bahasa, soalan 1 tiada markah bahasa dah, hanya berdasarkan jawapan sahaja. Okey, untuk soalan nombor 2, untuk soalan 2, markah biasanya maksimum sahaja diberi sebanyak 2 markah. Okey, 2 markah. Itu pun pemarkahannya secara holistik, iaitu impression pemeriksa. Okey, untuk makluman rakan-rakan guru sekalian, ini saya share di sini, saya kongsikan di sini adalah novel-novel yang dikaji oleh seluruh pelajar se-Malaysia. Okey, mengikut zon masing-masing. Kita dibahagikan kepada 4 zon sahaja dan 2 novel mewakili setiap zon. Okey, untuk zon kita, zon utara yang kita berkongsi dengan Kedah, Pulau Pinang dan Perak, kita hanya mengkaji novel Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Mat Darin tingkatan 4 dan Songket Berbenang Emas oleh Khairuddin Aib di tingkatan 5. Jadi ingatkan anak-anak pelajar kita untuk menguasai kedua-dua novel ini, dan nanti dalam jawapan 2 Roman tu pastikan pelajar-pelajar kita pilih hanya salah satu novel saja untuk kamu jawab, bukan nak jawab dua-dua novel. Ingat okey, dan untuk yang lain-lain ni boleh diuji dalam soalan 81 Roman. Okey, mungkin diambil petikan Lieutenant Adnan, mungkin diambil daripada novel Tirani, mungkin di sebalik Dinara Silir Dak Signa, mungkin diambil daripada novel Zon 4, iaitu di Melaka, Pahang, Kelantan, Terengganu. Novel apa yang mereka kaji? Novel Pantai Kasih, novel Bima Sakti Menari. Okey, yang ni kita cuma mention kat pelajar-pelajar kita lah. Kita sebut sepintas selalu. Inilah novel-novel yang kemungkinan akan keluar soalan petikan untuk soalan 81. Takut kalau kita tak sebut novel-novel ni, mungkin mereka terkejut nanti. Tiba-tiba dapat soalan, keluar soalan petikan Pantai Kasih. Aku tak jawab dah sebab aku tak belajar. Jangan macam tu nah. Biasakan dengan pelajar-pelajar kita sebut sekali lalu. Inilah senarai novel-novel yang perlu pelajar-pelajar tahu, dan kemungkinan soalan-soalan diambil daripada petikan novel-novel tersebut. Okey, itu untuk 81 Roman Ini gambar-gambar novel gambar-gambar novel zon 1, zon 2, zon 3 dan zon 4. Okey, baik, kita tengok soalan ya rakan-rakan guru. Sebelum kita akhiri slot kita hari ini, kita tengok sepintas lalu soalan novel. Okey, soalan novel untuk soalan 81. Okey, 81 iaitu yang memperuntukkan 4 markah. 4 markah ni belum tentu lagi dah rakan-rakan guru, mungkin diubah menjadi 5, 6 pun kita tak pasti. Nanti dapat soalan baru kita tahu Okey, untuk soalan 81 ni cuma ajar latih pelajar-pelajar kita baca petikan tersebut, faham dan cari jawapan dalam petikan tersebut. Ingatlah, jawapan dia confirm dapat markah penuh, kamu copy paste sahaja jawapan dia. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni dia akan senaraikan 8 buah novel, dan kamu ingat untuk zon kita ada 2 novel sahaja yang perlu pelajar-pelajar kita kuasai. Latihlah pelajar kita untuk memahami dan menguasai sebaik-baiknya 2 novel kita tersebut dan jawab soalan tersebut Okey, ingat jawapan dia memerlukan kamu pelajar-pelajar kita mengeluarkan 2 isi plus dengan huraian, ataupun nak bagi lebih kurangnya 3 isi pun alhamdulillah. Lebih lagi bagus ajar lebih lah dengan ajar yang kurang. Okey, untuk soalan 2 ni saya cadangkan ingatkan anak-anak pelajar kita supaya mereka hafal sekurang-kurangnya 2 peristiwa dalam setiap novel. Cari 2 peristiwa yang penting, yang kamu pelajar-pelajar mudah ingat, hafal siap-siap peristiwa tersebut. Untuk apa-apa soalan pun ambil sahaja 2 peristiwa tersebut, hurai mengikut kehendak atau tugasan soalan.
Okey, untuk soalan jendela menghadap jalan misalnya, carilah dua peristiwa yang mudah pelajar-pelajar nak ingat. Bawa yang itulah untuk soalan apa pun. Sebab kita guna teknik pimai tang tu. Pimai ambil benda tu saja. Cuma bentuk corak jawapan kita saja berbeza bergantung kepada kehendak soalan. Okey? Untuk begitu juga untuk novel Songket Berbenang Emas. Latih pelajar kita, bekalkan mereka dengan 2 atau 3 peristiwa. Hafal siap-siap peristiwa tersebut. Okey? Untuk sebarang soalan apa pun, guna kaedah pimai tang tu. Okey, baik dah? Okey, ingat balik, dalam bahagian B rakan-rakan guru, kita ada 3 sahaja soalan yang memperuntukkan 35 markah. Okey, baik. Rakan-rakan guru, sehingga itu saja yang dapat saya kongsi untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menyantuni perkongsian ilmu slot Bahasa Melayu SPM dalam kapsul Bahasa Melayu SPM bahagian B, iaitu pemahaman. Okey, moga sedikit ilmu yang saya curahkan pada pagi ini bisa memberikan secebis pengetahuan buat rakan guru sekalian. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi dalam medium yang akan datang. Salam hormat dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.